Naga Tasik Chini. Mengikut kisah cerita rakyat Melayu Pahang, Naga Seri Gumum atau lebih dikenali sebagai Naga Tasik Chini adalah merupakan makhluk bersaiz kekasih yang mendiami Tasik Chini di Pahang. Jika ditelusuri kisah naga yang mendiami Tasik Chini ini, terdapat pelbagai kisah legenda yang berkaitan dengan makhluk ini mengikut kesusasteraan lisan, terutamanya yang berkaitan dengan mitos asal Tasik itu sendiri. Pada zaman dahulu kala, ada satu ilmu gaib yang diamalkan oleh orang Melayu yang bertapa boleh berubah menjadi seekor naga. Sewaktu itu, masyarakat Melayu masih berpegang teguh dengan ajaran Hindu dan mereka melakukan pertapaan kerana bertujuan untuk menjadi seorang yang kuat dan berkuasa agar digeruni dan menjadi penjaga di negeri masing-masing. Walaupun begitu, untuk menjadi kuat dan luar biasa, ia adalah sesuatu yang sulit dan memerlukan pertapaan dalam tempoh yang lama untuk menjadi seekor naga, di mana ia memakan masa 100 tahun untuk mendapatkan sisik yang diidamkan, yaitu sisik emas. Dikatakan sebelum kedatangan Islam di Nusantara, bermulanya kisah legenda ini, di mana terdapat beberapa orang saudara yang mempelajari ilmu kebatinan yang membolehkan mereka dapat hidup bertapa selama ratusan tahun di dalam tasik, lalu berubah menjadi naga yang tumbuh sisik berbeza warna. Sekumpulan bersaudara itu adalah Seri Daik yang menjadi naga bersisik emas dan menghuni kawasan Palembang. Seterusnya, Seri Gumum iaitu naga bersisik besi, dan Seri Pahang, naga bersisik perak yang bersama-sama menghuni kawasan Tasik Chini. Seri Kemboja iaitu naga tembaga atau gangsa dari negeri Kemboja, dan Seri Siam iaitu naga bersisik biasa dari negeri Siam. Dalam masa yang sama, setiap naga diiringi oleh pengawal yang berupa buaya putih. Mereka hanya boleh menjelma sebagai naga pada waktu malam kerana cahaya siang akan menukarkan bentuk naga kepada batu, manakala mereka berubah kepada bentuk manusia pada waktu siang. Sebenarnya, kesemua naga itu berlainan warna sisik mengikut tempoh masa pertapaan yang mereka lakukan. Mula-mula, naga bersisik biasa 25 tahun bertapa, kemudian bertukar menjadi sisik besi. Apabila ditambah lagi 25 tahun, maka ia berubah menjadi sisik tembaga atau gangsa. Seterusnya, ditambah lagi 25 tahun, maka sisik berubah menjadi sisik perak. Dan setelah akhirnya, apabila mencapai genap 100 tahun, maka mereka akan berubah menjadi naga bersisik emas. Daripada perkiraan 100 tahun ini, Seri Daik adalah yang tertua sekali, diikuti Seri Pahang, Seri Kemboja, Seri Gumum, dan yang muda sekali, Seri Siam.
Untuk menjadi manusia keramat ini, naga yang bertapa bukan mengalami perubahan fisik, malah mereka akan mendapat kesaktian yang luar biasa. Diceritakan lagi, saiz naga ini tersangatlah besar dan panjang, dan jika berenang di lautan, seumpama berenang di lautan ombak beralun seperti Bukit Bukau. Dikatakan bahwa naga Sri Kumung dan Sri Pahang inilah yang dikatakan merupakan pembela negeri Pahang. Pada suatu hari, pergaduhan berlaku di antara naga Sri Kemboja dan naga Sri Pahang, di mana naga Sri Kemboja turun ke Pahang untuk mencabar naga Sri Pahang. Maka bertarunglah kedua-dua naga Sri Pahang dengan Sri Kemboja, sehingga Sri Kemboja hampir tewas. Walaupun begitu, naga ini sempat melarikan diri untuk meminta bantuan daripada Sri Siam. Maka Sri Siam telah memohon kepada Raja Siam pada masa itu agar disiapkan 100 buah meriam berpeluru emas di sepanjang pantai Pahang untuk menyerang Sri Pahang yang merupakan naga bersisik perak. Maka naga Sri Pahang keluar bersemuka dengan askar Siam. Oleh kerana tidak terlawan berdelan peluru emas tentera Siam itu, lalu naga Sri Pahang kecundang di lautan luas, dan jasadnya menjadi pulau Tioman, bertandakan dua culanya, yaitu tanduk yang menjadi bukit. Maka kerajaan Pahang terpaksa mengejutkan naga Sri Kumung, yaitu naga yang mendiami Tasik Chini, yang ketika itu sudah lama bertapa untuk turun menentang ancaman Siam. Selain itu, ada satu lagi versi lainnya yang mengatakan bahawa naga Sri Pahang dan Sri Kumung bersama-sama menentang Sri Kemboja dan Sri Siam. Tetapi akhirnya kedua-dua mereka kecundang. Walaupun begitu, cerita rakyat berkenaan dengan ilmu pertapaan menjadi naga hanyalah cerita legenda di zaman lalu, di mana orang Melayu pada masa itu suka mengamalkan ilmu pertapaan mengikut ajaran Hindu sebelum kedatangan agama Islam. Pendekatan yang baik bagi ilmu pertapaan ini mungkin dari sudut positifnya adalah untuk menjaga negeri-negeri pada masa itu daripada ancaman pihak musuh. Tetapi setelah kedatangan agama Islam di tanah Melayu, ilmu pertapaan yang mempercayai kekuatan yang menyeru syaitan, jin dan iblis adalah perbuatan yang terlarang, kerana ia adalah perkara syirik dan khurafat yang lari daripada akidah serta menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab.